Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi macam korang perasan, baru-baru ni OnePlus telah melancarkan satu siri baru dalam diorang punya keluarga OnePlus, iaitu dipanggil OnePlus Nord. Di mana OnePlus Nord ni memfokuskan kepada so-called budget upper mid-range phone untuk tahun 2020 ni. Manakala untuk Vivo pula, untuk pertengahan tahun 2020 ni mereka juga telah melancarkan satu so-called upper mid-range phone juga, tetapi katanya memfokuskan kepada fotografi, iaitu Vivo X50 5G ada ke depan ni. Jadi berdasarkan spesifikasi, kedua-dua peranti ni berkongsi hampir kebanyakan spek dan spesifikasi yang ada dalam pasaran untuk kedua-dua model ni. Jadi dalam video kali ni aku nak buat perbandingan antara OnePlus Nord versus Vivo X50 5G. Jadi tanpa lengahkan masa lagi, let's check it out. So sebelum kita mulakan perbandingan ini lebih jauh, kita mulakan perbicaraan kita dari segi harga. So macam korang tahu, setakat video ini dilancarkan ataupun dilakukan, OnePlus Nord Malaysia masih lagi tidak mengumumkan apa-apa harga rasmi. Cumanya kita predict ini prediction kita, bahawa harga dia should be bermula daripada 1,700 lebih kurang macam tu sehingga RM2,000. Manakala untuk Vivo X50 5G pula, dia punya harga adalah RM2,399 untuk satu varian, iaitu 8GB RAM dengan 128GB storage. Justeru dari segi perbandingan selepas ini, kita tidak akan relatekan dia dengan tanda harga lah. Sebab apa? Dari segi harga, OnePlus Nord masih lagi tidak rasmi. Alright. So now jom kita jump kepada perbandingan yang lain. Ayo. Jadi macam korang nampak, kedua-dua peranti ini menggunakan design ataupun build quality yang sama, di mana kedua-duanya adalah jenis glass sandwich, mempunyai gelas depan dan belakang. Cumanya untuk Vivo X50 5G ni, dia punya frame adalah jenis aluminium, manakala untuk OnePlus Nord ni adalah jenis plastik frame. Di tangan, kedua-duanya mempunyai satu perasaan yang premium yang lebih kurang sama. Cumanya dari segi berat, Vivo X50 5G mempunyai berat yang sedikit ringan, di mana dia mempunyai berat sekitar 174 gram. Manakala untuk OnePlus Nord ni mempunyai berat sekitar 184 gram, iaitu 10 gram sahaja lebih. Walaupun begitu, di tangan kedua-duanya memang selesa, memang terasa agak premium, walaupun dia adalah sebuah peranti upper mid-range sahaja. Untuk OnePlus Nord ni, dia mempunyai paparan bersaiz 6.44 inci Fluid AMOLED Full HD Plus dengan kadar segar semula 90Hz. Manakala untuk Vivo X50 5G ni mempunyai paparan bersaiz 6.56 inci AMOLED panel Full HD Plus dan juga support untuk kadar segar semula 90Hz. Dan kedua-dua panel ini support untuk HDR Plus. Apa aku boleh katakan dari segi dia punya rupa paras lebih kurang sama, cumanya untuk OnePlus Nord ni mempunyai jenis PIL punya punch hole yang menempatkan dua selfie kamera, di mana Vivo X50 5G mempunyai satu lubang untuk satu kamera selfie sahaja. Dari segi bezel di bawah tampak lebih kurang sama saja. Dan dari segi color, apa aku boleh katakan, dari segi mata aku nampak color untuk panel Vivo X50 5G ni, dia punya tuning dia tampak sedikit dark, sedikit vibrant lah. Tetapi untuk OnePlus Nord ni tampak sedikit pudar, sedikit saja. Tetapi kedua-duanya masih lagi sebuah panel AMOLED yang sangat cantik. Dari segi pengalaman scrolling, memang kedua-duanya pantas. Kedua-duanya boleh set up sehingga 90Hz. Tak ada beza apa-apa lah. Jadi ini adalah minimum requirement untuk 2020 punya panel paparan. Jadi macam korang tahu, kedua-duanya menggunakan Android 10 lah. Cumanya dari segi dia punya talaan, di mana untuk Vivo X50 5G ni, dia menggunakan talaan jenis Fun-Touch OS. Manakala untuk OnePlus macam biasalah, dia gunakan Oxygen OS. Dari segi OS ni, ia bergantung pada masing-masing punya self preference lah. Ada orang yang suka Fun-Touch OS, ada orang yang suka Oxygen OS. Tetapi kalau tanya aku more prefer pada Oxygen OS. Cumanya sikit aku nak komplain lah. Dari segi Fun-Touch OS ni, apa benda yang aku sedikit kurang sikit dari segi dia punya setup yang sepatutnya basic lah. Contohnya seperti swipe down to notification, tak ada kan. Dia akan close search bar ni. Contohnya dekat bahagian dekat kontak ni, di mana dia tak ada macam swipe kan untuk kiri kanan. Korang nak pergi kontak, korang kena tekan ikon bawah ni. Begitu agak janggal lah. Macam korang tahu, kedua-dua peranti ni menggunakan SoC yang sama, 765 5G. Tetapi yang berbeza adalah dari segi varian. Untuk Vivo X50 5G ni, dekat Malaysia dia tawarkan satu varian saja, iaitu 8GB dengan 128GB storage. Manakala untuk OnePlus Nord ni bakal ditawarkan dua varian, iaitu 8GB dengan 128GB storage, dan varian paling tinggi adalah 12GB dengan 256GB storage. Dan kedua-dua peranti ini menggunakan UFS 2.1 dan tidak support untuk expandable memory.
Jadi kedua-duanya menggunakan security yang sama, iaitu in-display fingerprint dan juga face unlock. Dan sepanjang penggunaan aku, kedua-duanya adalah jenis yang reliable. Jadi jom kita test sikit. 1, 2, 3. Okey, lebih kurang sama. Kita test lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, pantas. Now jom kita test dia punya face unlock pula. 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Kedua-duanya mempunyai face unlock dan fingerprint in display yang sangat-sangat pantas. So no issue about it. Jadi macam korang tahu, Vivo X50 5G ni mempunyai bateri berkapasiti 4200 mAh dan support juga untuk pengecasan pantas 33W. Manakala untuk OnePlus Nord ni mempunyai bateri berkapasiti 4115 mAh dan juga support untuk pengecasan pantas 30W, watt cas 30T. Dari segi penggunaan sehari-harian, walaupun Vivo X50 5G tampak bateri lebih besar dari segi nombor, tapi dari segi penggunaan sehari-harian, apa aku boleh katakan, SOT lebih kurang sama je. Korang boleh capai 6 ke 7 jam tanpa masalah. Jadi macam korang nampak, OnePlus Nord ni mempunyai dua selfie camera di mana dia menempatkan sensor utama 32MP, sensor kedua adalah 8MP jenis ultra wide. Manakala untuk Vivo X50 5G menggunakan sensor satu kamera saja 32MP. Now kita beralih pada kamera belakang di mana kedua-duanya mempunyai setup kuat kamera, di mana untuk OnePlus Nord ni mempunyai sensor 48MP, f1.8 PDAF OIS. Manakala sensor kedua adalah 8MP, f2.3 ultra wide angle. Sensor ketiga adalah 5MP f2.4 depth sensor, manakala sensor terakhir adalah 2MP f2.4 jenis macro lens. Manakala untuk Vivo X50 5G ni mempunyai sensor utama 48MP juga, f1.6 PDAF OIS juga. Sensor kedua adalah 13MP f2.5 portrait mode PDAF 2 kali optical zoom, manakala sensor ketiga adalah 8MP f2.2 ultra wide angle dan sensor terakhir adalah 5MP f2.5 jenis macro lens. Kedua-duanya mampu merekod sehingga 4K 30fps guys. So aku dah ambil beberapa shot gambar menggunakan kedua-dua peranti ini. Jadi jom sama-sama kita layan dan kita tengok hasilnya. So, apa aku boleh katakan dari sudut kamera punya department, kedua-duanya menghasilkan gambar yang sama-sama cantik dari segi portrait mode ke, day shoot ke, night mode ke, even video, kedua-duanya tampak memang cantik lah. Phone sekarang susah tau kau nak cakap kamera ni lebih banyak better daripada kamera ini. Tetapi, ia lebih more kepada self preference, di mana perbezaan ketara aku nampak antara kedua peranti ni adalah OnePlus Nord punya tona warna gambar adalah lebih ke biru-biruan ataupun lebih dark, manakala untuk Vivo X50 5G dia punya warna adalah lebih warmer, lebih ke kuning-kuningan. Dia up to you all punya personal preference lah. Cumanya macam aku more prefer pada warna yang dihasilkan oleh OnePlus Nord, di mana dia tampak kurang flawless, nampak lebih sharp, dia tampak lebih cooler. Alright, itu pendapat aku lah. Jadi untuk pengetahuan korang, kedua-duanya mempunyai single bottom firing speaker. Jadi jom sama-sama kita layan dan kita dengar hasil kedua-duanya. Okey, kita test untuk OnePlus Nord dulu. Okey, 1, 2, 3. Ini adalah maksimum volume untuk kedua-duanya. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost and found, but you don't care. Now kita test untuk Vivo X50 5G pula. 1, 2, 3.
came crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Jadi dari segi pengamatan aku, kedua-duanya menghasilkan atau berjaya menghasilkan bunyi untuk mono speaker yang agak bagus. Cumanya dari segi perbezaan tu susah nak nyatakan dari segi telinga marahan macam aku ni, sebab aku bukannya audio person. Tetapi apa aku boleh jelaskan, mungkin apa yang korang dengar lain daripada aku dengar sekarang. Bunyi dari segi bunyi kedua-duanya hebat. Cumanya untuk OnePlus Nord ni bunyi dia lebih penuh, lebih gemuk, lebih heavy. Manakala untuk Vivo punya bunyi dia lebih voice untuk voice dia lebih clear, lebih clean voice. Tapi dari segi treble dan juga dari segi bass, kedua-duanya tampak cukup penuh dan cukup gemuk. Tapi apa-apa pun kedua-duanya menghasilkan bunyi mono speaker yang sama ataupun lebih kurang hebatnya. Jadi selesai sudah video perbandingan ataupun comparison antara OnePlus Nord versus Vivo X50 5G, iaitu peranti dalam kelas upper mid-range untuk tahun 2020 ni. Jadi apa aku boleh rumuskan? Kedua-dua peranti ni berkongsi gen ataupun spesifikasi yang lebih kurang sama. Jadi dekat situ apakah dia punya garis tengah tau, yang mungkin bakal menentukan which one yang patut korang beli. Okay, kalau kau tanya aku, firstly of course the price. Jadi since OnePlus Nord sampai sekarang tidak mengumumkan apa-apa harga rasmi, tetapi jikalau kelak harganya seperti kita expect, katakanlah 1,007 untuk lower variant yang sama spek untuk yang ini, aku boleh katakan jikalau 1,007 ini adalah must go. Even kalau ini adalah RM2,000, it is still a must go punya phone, because RM2,000 versus RM2,399 memang RM400 beza untuk spek yang lebih kurang memang cucuk rapat lah orang cakap. Yang kedua adalah dari segi faktor OS. Sebab apa tau, hardware wise lebih kurang sama. Yang membezakan adalah OS punya experience, di mana Oxygen OS versus Vantage OS. Apa aku boleh katakan, aku more towards Oxygen OS lah. Of course, aku rasa ramai kat luar sana pun begitu dan setuju, di mana Oxygen OS dia menawarkan satu pengalaman yang lebih mudah, lebih near to the stock Android, lebih futuristic, lebih full of feature lah kan. Manakala untuk Vantage OS tak ada kurangnya juga. Tapi kalau anda kata korang memang pengguna Vivo sebelum ni, this is the phone. Tapi jikalau korang adalah pengguna Android yang biasa-biasa dan mencari satu OS yang boleh bertahan lama, this is the phone. Because macam korang tahu, Oxygen OS menawarkan update memang promptly, memang setiap bulan dapat 2-3 kali, dan dia lebih kurang 2 ke 3 tahun masih lagi menerima update. Itu satu benda yang memang kita tahu berkenaan dengan Oxygen OS. Yang lain-lain tak ada apa-apa lah. Kedua-duanya aku boleh katakan peranti yang sama hebat, sama bagus. Jadi itu je lah guys. So guys, sampai sini saja video comparison untuk OnePlus Nord versus ataupun lawan dengan Vivo X50 5G. So apa pula pandangan korang? Mana satu pilihan korang? Mungkin ada poin-poin yang aku telah pandang. Jom sama-sama kita bahaskan kat komen bawah. Jadi macam biasa guys, sampai bertemu lagi di video akan datang. Kalau korang suka video-video macam ni, klik butang subscribe bawah, butang loceng bawah. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.